Minggu lepas, kita dah lihat 5 pemain terbaik di pentas Liga Perdana Inggeris selepas aksi 7 matchday. Dan minggu ni pula, kita nak lihat satu liga yang aku juga turut meminati dan turut mengikuti dengan begitu rapat, khususnya musim ini, iaitu Bundesliga. Kita nak lihat 5 pemain yang paling menyerlah, dan 5 pemain ni aku janji tak ada Erling Haaland, tak ada Robert Lewandowski, sebab dua individu ni ibarat cheat code di pentas Bundesliga. Kita akan tolak tepi dua nama ni dan kita akan lihat 5 pemain yang paling menonjol di Bundesliga selepas 7 perlawanan pertama. Cara pendekar, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi selepas 7 perlawanan pertama, tidak boleh dinafikan kedudukan Bayern Munich di tangga teratas Bundesliga adalah bukan perkara yang mengejutkan orang ramai. Biarpun dalam konteks musim ini, Bayern dijangka mengalami sedikit kesukaran dengan pertukaran jurulatih. Julian Nagelsmann mengambil alih dengan tanggungjawab yang cukup berat dipikul di atas bahunya. Tetapi apa yang berlaku adalah biarpun pada awalnya nampak seperti Bayern sedikit mencari-cari rentak, kemudiannya mereka cukup selesa dan kini Bayern mula beraksi dengan begitu konsisten di atas padang yang melihat mereka berada di tangga pertama. Tetapi pemain pertama yang aku nak tekankan impaknya dan mungkin secara peribadi juga adalah pemain kegemaran aku di pentas Bundesliga khususnya musim ini adalah bintang muda Bayer Leverkusen, iaitu Florian Wirtz. Florian Wirtz digelar sebagai Kai Havertz yang baru, digelar sebagai pengganti jangka masa lama untuk posisi Kai Havertz. Tapi secara peribadi, aku lebih melihatnya sebagai pemain yang lebih komplit daripada Kai Havertz sebenarnya, dan mungkin juga boleh dilabel orang ramai sebagai pengganti jangka masa lama buat Thomas Müller. Boleh juga digelar sebagai Raumdeuter baru, iaitu penterjemah ruang baru di pentas Bundesliga. Florian Wirtz biarpun berumur cukup muda, masih lebih kurang 18-19 tahun lagi, tetapi menunjukkan aksi yang cukup matang. Dan itu yang aku paling tertarik sebenarnya. Kerana secara mana-mana pemain yang berumur sekitar 17 hingga ke 19 tahun selalunya mempunyai potensi tetapi jarang sekali menunjukkan kematangan di atas pedang. Tetapi itu yang kita dapat daripada Florian Wirtz, kematangan di atas padang yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat dari sudut pandangan statistik, musim ini Florian Wirtz telah pun menjaringkan 4 gol yang meletakkannya di kedudukan kelima top scorer ranking di Bundesliga. Tetapi dia adalah pemain yang paling banyak mencatat assist season ini. 5 assist selepas 7 perlawanan yang meletakkannya di tangga pertama Bundesliga. Pada masa yang sama, dia juga melakukan 5 true balls tangga pertama Bundesliga, goal creating actions 10 tangga pertama Bundesliga, penciptaan peluang rembatan ataupun shot creating actions 23 yang melihatnya berada di tangga ke-10 Bundesliga, dan pada masa yang sama dia telah pun menggelecek melepasi 65 pemain musim ini yang meletakkannya di tangga ke-10 Bundesliga. Suatu statistik yang cukup luar biasa buat seorang pemain yang cukup muda, dan aku cukup teruja untuk melihat perkembangan Florian Wirtz untuk baki musim ini dan nombor-nombor yang dia akan mula mencapai pada penghujung musim nanti. Pemain kedua yang aku nak tekankan adalah seorang individu yang cukup underrated dalam konteks bola sepak Eropah secara keseluruhan, tetapi dalam beberapa bulan lepas sudah mula diperhatikan dengan rapat oleh kelab-kelab gergasi di seluruh Eropah termasuk Real Madrid. Christopher Nkunku, individu yang secara amnya aku tak boleh nak label dia ni position apa, winger, attacking midfielder, striker, sampai sekarang aku tak tahu kerana pergerakannya di atas padang cukup fluid dan penggunaannya oleh Julian Nagelsmann dan juga musim ini oleh Jesse Marsch melihat Christopher Nkunku seolah-olah beraksi sebagai seorang free roaming player yang tidak terikat kepada mana-mana posisi dan juga disiplin di atas padang. Christopher Nkunku seorang individu yang seringkali akan beraksi di bahagian sayap, kadang-kadang masuk ke bahagian tengah, kadang-kadang di bahagian sayap kanan juga, dan kebolehannya untuk seringkali menggerakkan bola menjadikannya antara ball carriers terbaik di pentas Bundesliga. Kalau kita lihat dari sudut pandangan statistik, musim ini Christopher Nkunku telah pun menjaringkan 4 gol yang meletakkannya di tangga ke-5 Bundesliga. Pada masa yang sama, 15 key passes yang meletakkannya di tangga ke-7 Bundesliga. Passes into penalty areas 14
yang meletakkannya di tangga keempat Bundesliga, tetapi kriteria yang paling menonjol adalah carries into penalty areas, menggerakkan bola dari luar padang ke dalam kawasan kotak penalti. Dan untuk kriteria ini, dia berada di tangga pertama Bundesliga, sekaligus menunjukkan betapa efektif Christopher Nkunku dari sudut pandangan membawa bola ke dalam kawasan-kawasan bahaya di atas padang. Dan yang paling penting juga aku nak tekankan di sini adalah progressive passes receive. Hantaran-hantaran progresif yang diterima oleh Christopher Nkunku di atas padang, 68 yang meletakkannya di tangga kedua Bundesliga. Ini menunjukkan bahawa Christopher Nkunku menerima kepercayaan rakan sepasukannya di atas padang, kerana apabila mereka mahu melakukan hantaran-hantaran progresif, Nkunku adalah individu yang paling kerap dicari di dalam pasukan RB Leipzig, kerana mereka mempercayai bahawa Nkunku boleh mencipta absolutely something out of nothing. Itu kebolehan Christopher Nkunku. Pemain ketiga yang aku nak tekankan ke sini adalah pemain Bayern Munich pula kali ini. Aku tak nak fokus kepada Joshua Kimmich, aku tak nak fokus kepada Robert Lewandowski, tak nak fokus kepada Thomas Muller. Individu yang aku nak fokus kepada adalah Alphonso Davies. Individu yang pada awal musim baru saja pulih daripada kecederaan, dan melihat kepada ketandusan option di bahagian left back untuk Bayern Munich, Alphonso Davies terpaksa beraksi dengan terus di kesebelasan pertama biarpun belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Tetapi setakat ini, selepas 7 perlawanan, Davies adalah antara pemain Bayern Munich yang paling influential di atas padang. Ada 3 kriteria di mana Alphonso Davies menduduki kedudukan pertama di Bundesliga. Kriteria pertama adalah players dribble pass. Musim ini dia menggelecek melepasi 27 pemain yang meletakkannya di tangga pertama Bundesliga. Untuk progressive carries pula, 76 yang meletakkannya di tangga pertama Bundesliga. Seorang individu yang cukup progresif dengan gelecekannya, seringkali boleh menggerakkan bola dari bahagian bawah ke bahagian atas, dan pergerakan bola ini secara amnya akan masuk ke bahagian final third. Kerana untuk kriteria carries into the final third, 27 sekali lagi berada di tangga pertama Bundesliga. Crosses into penalty areas pula 7, tangga ke-6 Bundesliga. Progressive passes 41, tangga ke-6 Bundesliga. Manakala untuk tackles pula 22, tangga ke-4 Bundesliga. Seorang individu yang biarpun lebih dikenali untuk kelajuannya dan kelincahannya di atas padang, pada masa yang sama dia mampu juga melakukan tackles yang penting untuk menghentikan pergerakan ataupun serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan lawan. Alphonso Davies sekali lagi cukup muda, tetapi sudah menunjukkan kematangan dan aksi yang luar biasa di atas padang. Cuba bayangkan dalam masa 2-3 tahun lagi betapa bagus Alphonso Davies dan betapa konsisten Alphonso Davies mampu menjadi di atas padang untuk Bayern Munich dan juga skuad kebangsaan Kanada. Pemain keempat yang aku nak tekankan di pentas Bundesliga selepas 7 perlawanan setakat ini adalah bintang Union Berlin. Kita kena ingat ya, Union Berlin bukanlah kelab yang besar, bukanlah kelab yang mempunyai bajet yang besar, bukanlah kelab yang mempunyai infrastruktur seperti kelab-kelab gergasi yang lain macam Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Union Berlin bahkan di Berlin adalah kelab kedua terbesar selepas Hertha Berlin. Tetapi Max Kruse memainkan peranan yang begitu penting dalam membantu Union Berlin memulakan kempen Bundesliga kali ini dengan momentum yang begitu positif yang melihat mereka menduduki sekitar tangga ke-6 ke-7 pada ketika ini. Dan Max Kruse, peranan yang dimainkannya selaku pencipta peluang utama Union Berlin di atas padang cukup besar, kerana musim ini untuk kriteria key passes 16 yang meletakkannya di tangga ke-3 Bundesliga, passes into penalty areas 13 meletakkannya di tangga ke-5 Bundesliga, dan untuk penciptaan peluang rembatan 28 peluang rembatan dicipta oleh Max Kruse sahaja yang meletakkannya di tangga ke-3 Bundesliga. Dan untuk assist secara keseluruhan 3 catatan assist setakat ini yang meletakkannya di tangga ke-4 Bundesliga. Union Berlin mempunyai suatu kisah yang cukup menarik yang mungkin kita akan cuba kupaskan dalam episod-episod Matchstats yang akan datang ataupun mungkin episod Bola Itu Live. Tetapi Max Kruse, peranannya dari sudut pandangan taktikal dan juga dari sudut pandangan karakter di atas padang buat Union Berlin musim ini tidak boleh ditolak tepi, tidak boleh diperkecilkan. Pemain yang cukup luar biasa. Pemain kelima pula yang paling menonjol buat aku, yang ini juga seorang individu yang aku cukup meminati khususnya musim ini, kerana sebelum musim ini aku jarang sekali melihat aksinya di atas padang, tetapi musim ini aku banyak melihat prestasinya di atas padang dan cukup tertarik. Bintang pertahanan Freiburg, Nico Schlotterbeck,
yang musim ini menjadi antara individu yang paling kental di bahagian belakang buat Freiburg, sekaligus muncul antara defender yang paling menakjubkan di pentas Bundesliga. Yang pertama aku nak tekankan, Schlotterbeck musim ini beraksi dengan paling banyak minit perlawanan di Bundesliga. 630 minit yang meletakkannya di tangga pertama Bundesliga. Pemain yang paling banyak beraksi di atas padang. Pada masa yang sama, dia juga melakukan 57 clearance dalam hanya 7 perlawanan yang meletakkannya di tangga kedua Bundesliga. 12 tackles won, tangga ke-8 Bundesliga. 44% daripada segala pressing yang dilakukannya berhasil ataupun berjaya menghentikan serangan pasukan lawan yang meletakkannya di tangga ke-7 Bundesliga. Dan untuk kriteria kedua terakhir, iaitu interceptions, 18 setakat ini, tangga ke-6 Bundesliga. Manakala untuk perebutan bola di udara pula 26 yang meletakkannya di tangga ke-9. Di sini, melihat kriteria-kriteria ini, perkara yang menakjubkan adalah bahawa Schlotterbeck mempunyai kekuatan dalam kriteria-kriteria yang menunjukkan dimensi berbeza. Bukan sahaja seorang pemain yang mampu meletakkan pressing, bukan sahaja seorang pemain yang mampu melakukan interceptions dan tackles, tetapi pada masa yang sama seorang pemain yang juga cukup selesa di udara. A complete defender, boleh kita label Nico Schlotterbeck. Dan aku takkan terkejut kalau dalam masa 6 bulan ataupun 1 tahun yang akan datang, Schlotterbeck mungkin berhijrah kepada kelab yang lebih besar dalam Bundesliga ataupun di luar Bundesliga. Jadi itu adalah 5 pemain yang secara peribadi bagi aku paling menonjol di pentas Bundesliga selepas 7 perlawanan setakat ini. Pada pandangan korang pula, siapa lagi pemain Bundesliga yang korang rasa menonjol setakat ini? Kongsikan pandangan anda di ruang komen.